Untuk makluman tuan-tuan, mungkin ramai yang tak tahu saudara. Sebenarnya yang ada masalah ataupun yang berada dalam dilema ini bukan orang Melayu seperti mana yang ditulis oleh Tun Dr. Mahathir. Dr. Mahathir dikenali sebagai ultra Melayu yang pernah menulis buku Dilema Melayu, terutamanya selepas beliau kalah pada tahun 1969. Buku Dilema Melayu inilah yang telah digunakan untuk menghasut rakyat bagi membenci pemerintahan Tuanku Abdul Rahman. Sebenarnya yang kalah dia, tuan-tuan. Dan kita lihat manusia yang telah dipecat oleh Tuanku Abdul Rahman sebagai ahli UMNO ini dikutip oleh Tun Razak. Kemudian kita lihat zaman Tun Razak beliau tak sempat untuk melakukan apa-apa kepada Tun Razak. Tun Razak telah meninggal dunia awal. Kemudian digantikan dengan Allahyarham Tun Hussein On. Perdana Menteri ketiga ini kemudiannya saudara telah diasap oleh Tun Dr. Mahathir sehingga beliau juga melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri dan diambil alih oleh Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan, selepas Tun Dr. Mahathir berundur, beliau digantikan oleh Tun Abdullah Badawi. Tun Abdullah Badawi juga berhadapan dengan serangan Tun Dr. Mahathir. Dan kemudian kita lihat bukan hanya Tun Abdullah Badawi menjadi mangsa Tun Mahathir. Sebelum itu beliau juga bergaduh dengan beberapa orang timbalannya. Antaranya yang menjadi mangsanya ialah Tun Musa Hitam, antara orang yang telah menjadi mangsa permainan politik kotor Tun Dr. Mahathir ialah yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah. Kemudian diikuti dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, barulah Pak Lah, dan akhirnya Datuk Seri Najib Tun Razak. Tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, bila dia bergaduh dengan Tengku Razali Hamzah, pada ketika itu UMNO lama telah pun diharamkan dan beliau telah menubuhkan UMNO baru. UMNO baru yang dia asas ini tuan-tuan, dia keluar kerana beliau tidak puas hati dengan Pak Lah. Dia keluar, dan bila Pak Lah berjaya disingkirkan, saudara, dia masuk balik ke dalam UMNO di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kemudian bila mana projek-projek kroni dia tidak disambung, contohnya projek-projek IPP, antaranya yang dinikmati oleh Syed Mota Al-Bukhari Malakov, yang dinikmati oleh YTL, yang dinikmati oleh Ananda Krishnan, Tanjung Energy Holding Berhad, begitu juga dengan Genting Sanyen. Maka akhirnya tuan-tuan, saudara, serangan dilakukan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak akibat daripada proses pengambil alihan Tanjung Energy daripada Ananda dan juga Genting Sanyen yang telah diambil alih oleh 1MDB melalui syarikat yang bernama Edra Energy. Edra Energy ni ialah anak syarikat pada 1MDB. Kemudian ianya menjadi semakin hangat apabila Mukhlis Mahathir, anak beliau, gagal untuk memenangi jawatan Naib Presiden UMNO, di mana pada ketika itu saudara Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Syafiq Abdal dan juga Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein telah berjaya memenangi jawatan Naib Presiden UMNO. Tuan-tuan, sekali lagi Mahathir keluar daripada UMNO pada tahun 2016. Bila dia keluar daripada UMNO, dia menubuhkan Bersatu. Dan kita lihat, kalau sebelum ini dia mengatakan bahawa DAP ini rasis, DAP ini anti-Islam, saudara, akhirnya dia mendakap Lim Kit Siang, dia mendakap DAP yang dia kata rasis. Dan apa yang dia lakukan ini, saudara, telah berjaya untuk menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh UMNO, iaitu Barisan Nasional. Dan kita lihat, walaupun beliau
pada peringkat awal bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kerana tidak mahu Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, mungkin ada banyak benda yang dia risau, tuan-tuan, maka akhirnya dia melakukan pelbagai perkara untuk menafikan hak Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Antaranya ialah dengan membeli ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, dengan menawarkan pelbagai imbuhan jawatan, dielakkan daripada dituduh di mahkamah, dan pelbagai kaedah lain yang dikenali sebagai scheme of thing yang diperkenalkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, tidak cukup dengan itu, saudara. Kita lihat bila mana peringkat awal rancangan mereka ialah untuk menubuhkan kerajaan Bumiputera yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir sendiri, dan untuk menjayakan agenda memancing UMNO dan PAS untuk bersama dengan beliau mengadakan apa yang dipanggil sebagai Kongres Maruah Melayu. Apa yang hari ini dia buat iaitu proklamasi Melayu, lebih kurang sama dengan usaha yang dia buat sebelum ini. Rentetan daripada Kongres Maruah Melayu itu, tiba-tiba Mahathir kembali menjadi seorang yang ultra Melayu sekali lagi, dan cuba menyemai benih-benih kebencian, benih-benih perkauman sempit beliau sekali lagi, supaya beliau dapat yakinkan PAS dan UMNO untuk membenci DAP. Antara benda yang nampak dengan jelas terang lagi bersulur, bagaimana usaha beliau untuk memecah belahkan orang Melayu dengan orang Cina khususnya ialah dengan mewajibkan tulisan Jawi di sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Tamil. Kita pun tahu zaman dia menjadi Menteri Pelajaran sekalipun, mata pelajaran Jawi yang telah ditamatkan zaman Khair Johari, tuan-tuan, dan kita lihat tidak pula disambungnya, walaupun sekolah kebangsaan pun tidak ada lagi mewajibkan mata pelajaran Jawi seperti mana zaman sebelum itu. Tetapi bila dia mahu orang Melayu membenci orang Cina, terutamanya DAP, sekali lagi, tuan-tuan, dia melakukan provokasi dengan mewajibkan mata pelajaran tulisan Jawi ini di sekolah Cina dan sekolah Tamil, dengan harapan pertubuhan-pertubuhan Cina seperti Dongzhou akan membantah, dan ini akan menyemarakkan rasa benci orang Melayu terhadap pertubuhan-pertubuhan kaum Cina, dan akhirnya akan memudahkan kerja dia untuk membuat orang Melayu membenci DAP, yang akhirnya menghalalkan untuk beliau meninggalkan Pakatan Harapan dan bergabung dengan PAS dan juga UMNO. Namun, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak nak melanjutkan pemerintahan beliau sebagai Perdana Menteri. Beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dengan harapan sebuah kerajaan baru yang peringkat awalnya beliau kata dan beliau janjikan kepada UMNO dan PAS sebagai sebuah kerajaan Bumiputera. Tetapi, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak izinkan beliau untuk diangkat semula sebagai Perdana Menteri. Bila mana ahli-ahli Parlimen UMNO dan PAS akhirnya mengetahui niat sebenar beliau ketika berada di Istana Negara, ketika Kebawah Duli Tuanku memanggil kesemua 222 orang ahli Parlimen untuk bertanya dengan mereka siapakah calon Perdana Menteri yang mereka mahu angkat menggantikan Tun Dr. Mahathir selepas Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan. Dan soalan kedua yang ditanya oleh baginda tuanku adalah, adakah anda mahu pilihan raya diadakan atau seorang Perdana Menteri baru dipilih? Disebabkan ketika ahli-ahli Parlimen PAS dan UMNO yang peringkat awal sudah pun bersetuju untuk mengangkat Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, mereka akhirnya mengetahui bahawa Tun Dr. Mahathir berbohong dan sebenarnya nak mewujudkan unity government. Sampai istana baru mereka tahu. Maka akhirnya, tuan-tuan, Tun Dr. Mahathir tidak dipilih sebagai calon Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin juga tidak cukup numbers untuk dipilih sebagai Perdana Menteri.
Datuk Seri Anwar juga tidak cukup nama untuk dipilih sebagai Perdana Menteri, dan ini menyebabkan tuan-tuan akhirnya ke bawah duli tuanku menitahkan supaya ketua-ketua parti berpakat dan mencari seorang Perdana Menteri. Dan dengan kaedah ini tuan-tuan, ketua-ketua parti telah menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin secara en bloc. Maknanya ketua parti membuat keputusan bagi pihak kesemua ahli parlimen di bawah parti masing-masing. Haji Hadi membuat keputusan bagi pihak PAS, Tan Sri Muhyiddin membuat keputusan bagi pihak Bersatu, dan Datuk Seri Zahid mengambil keputusan bagi pihak BN. Begitu juga dengan sahabat kita daripada Sarawak pada ketika itu. 114 orang telah pun ketua-ketua partinya wakili untuk memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, ini dia track record Tun Dr. Mahathir. Dia keluar daripada UMNO yang dia asas, iaitu UMNO baru tahun 1987 ditubuhkan. Dia masuk balik UMNO baru yang kemudiannya bertukar nama menjadi UMNO. Sebelum dia keluar, dia keluar balik daripada UMNO zaman Najib. Dia masuk Bersatu, dia asaskan Bersatu. Bila Muhyiddin akhirnya melakukan langkah Sheraton, kerana bila tak jadi nak mengangkat tidak jadi nak mengangkat Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri, kan? Kerana kedapatan ataupun temelangnya pecah, rupa-rupanya dia nak buat unity government di mana dalam tu ada juga DAP, tidak seperti mana yang dia janjikan kepada PAS dan UMNO di peringkat awal. Maka akhirnya tuan-tuan, langkah Sheraton pun berlaku. Dan bila berlaku langkah Sheraton, kita lihat Tun Dr. Mahathir keluar pula daripada Pribumi. Bila dia keluar daripada Pribumi, tuan-tuan, dia membuat sebuah parti yang dipanggil Pejuang. Pejuang berhadapan dengan nasib malang pada pilihan raya di negeri Johor, berhadapan dengan nasib yang sangat malang ketika pilihan raya umum yang ke-15. Akhirnya Tun Dr. Mahathir keluar daripada Pejuang, tuan-tuan. Dia keluar daripada Pejuang dan dia kekal di dalam sebuah gabungan parti politik yang dipanggil GTA, Gagasan Tanah Air. Tetapi hari ini, saudara, kita lihat Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa GTA telah gagal untuk mendapat sokongan rakyat. Dan hari ini dia kata dia sudah pun kehilangan keyakinan terhadap GTA. Dia kehilangan keyakinan terhadap GTA yang dia sendiri asaskan. Maknanya dia kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Dan hari ini, tuan-tuan, dia keluar daripada GTA. Saya tak tahu. Hari ini tengok muka dia sebelah, muka Haji Hadi sebelah. Adakah beliau akan menyertai PAS? Kita tak pasti, tuan-tuan. Tetapi dalam politik ni, saudara, sebarang kemungkinan boleh berlaku. Tidak ada apa yang mustahil.